Pelancongan Sabah terus kukuh selari momentum Tahun Melawat Malaysia 2026. Suaran Syah teruskan perinciannya. Ya Farhatul, industri pelancongan Sabah mencatat pencapaian memberansangkan pada 2025 dengan catatan 3.79 juta kedatangan pelancong sepanjang tahun melepasi sasaran awal iaitu 3.5 juta orang. Pencapaian tersebut turut menjana resit pelancongan berjumlah 8.74 bilion ringgit. Ia hasil usaha bersepadu kerajaan negeri bersama pemain industri selari dengan persiapan Tahun Melawat Malaysia 2026 dan Tahun Melawat Sabah 2027. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin berkata, pencapaian berkenaan wajar diraikan, namun Sabah kekal komited mengutamakan pelancongan berkualiti seiring peningkatan jumlah pelawat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Pelancongan Sabah ke-13 di Kota Kinabalu. Ketibaan pelawat domestik mencatat 2.29 juta orang atau 84% tahap pra-pandemik. Dipacu perjalanan sempena musim perayaan, pilihan raya negeri dan cuti persekolahan. Pelawat antarabangsa pula merekodkan 1.49 juta orang, 2% lebih tinggi berbanding tahap sebelum pandemik. Meskipun kapasiti penerbangan antarabangsa belum pulih sepenuhnya, sehingga Januari 2026, Sabah mempunyai hubungan penerbangan ke-15 destinasi antarabangsa dengan 157 penerbangan mingguan. Selain rangkaian domestik ke-13 destinasi utama, menyokong pertumbuhan pelancongan mampan negeri. Dalam pada itu, Datuk Jafri berkata Anugerah Pelancongan Sabah STA bukan sekadar majlis penyampaian anugerah, sebaliknya menjadi platform penting dalam memacu pembangunan dan kecemerlangan industri pelancongan negeri. Penganjuran anugerah ini menonjolkan kepimpinan, kualiti perkhidmatan, kelestarian, inovasi serta impak komuniti dalam ekosistem pelancongan Sabah. 12 kategori diperkenalkan bagi mengiktiraf pelbagai kekuatan dan kepakaran pemain industri selain mengetengahkan amalan terbaik sebagai penanda aras hala tuju pelancongan negeri. Datuk Jafri juga berkata pengiktirafan menerusi STA juga menggalakkan persaingan sihat sekaligus memperkukuh kerjasama serta komitmen industri terhadap agenda pembangunan pelancongan kerajaan negeri. Dalam masa sama, beliau mengumumkan penganjuran STA edisi seterusnya pada tahun 2028 yang dijangka terus menjadi platform inspirasi kepada pemain industri untuk kekal berdaya saing dan merebut peluang baharu sektor pelancongan. Sekolah Persendirian Cina di Sabah terus melahirkan pelajar berkelayakan berganda dengan mengutamakan SPM sebagai asas utama sebelum pelajar menduduki peperiksaan Unified Examination Certificate UEC memastikan mereka lebih berdaya saing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratib berkata, pendekatan ini menunjukkan komitmen Sekolah Persendirian Cina dalam menguasai kurikulum kebangsaan sambil memperoleh kelebihan tambahan melalui UEC. Beliau menyatakan demikian dalam kenyataan selepas menerima kunjungan hormat delegasi Dewan Sekolah-Sekolah Persendirian Cina Sabah, Sabah Dongzong, diketuai pengerusinya Datuk Au Kamwah di Kota Kinabalu. Di Sabah, pelajar diwajibkan menduduki SPM sebelum mengambil UEC. Pendekatan ini terbukti berkesan apabila purata kelulusan SPM di negeri ini konsisten melebihi 90% sepanjang sedekat lalu. Kerajaan negeri Sabah juga akan menambah baik skim beasiswa UEC bagi meluaskan manfaat kepada lebih ramai pelajar yang layak. Selaras usaha memperkukuh akses pendidikan tinggi dan pembangunan pelajar UEC. Suruhanjaya Tenaga Sabah ECOS terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keselamatan tenaga negeri serta memacu peralihan ke arah tenaga bersih melalui pembangunan terkawal projek tenaga boleh baharu khususnya solar berskala besar LLS. Ketua Pegawai Eksekutif ECOS Datuk Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, di bawah kawal selia ECOS, beberapa projek LLS sedang dilaksanakan.
bagi menyokong kepelbagaian campuran tenaga, meningkatkan daya tahan grid serta mengurangkan kebergantungan jangka panjang terhadap sumber tenaga konvensional. Kesemua projek dibangunkan mengikut syarat pelesenan yang diluluskan, standard teknikal serta keperluan grid bagi memastikan keselamatan, kebolehpercayaan dan kecekapan operasi. Antara projek utama ialah projek Solar Tech One yang kini mencatat kemajuan terpantas. Sekaligus mencerminkan pelaksanaan projek yang berkesan serta kerjasama kukuh antara pemaju, IKOS dan pihak berkepentingan. Datuk Abdul Nasir berucap sempena lawatan media ke tapak ladang solar TG Solar Sendirian Berhad di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Pengarah Jabatan Pembangunan Kapasiti Penjanaan IKOS, Emelina Akin Ampon. Projek ini merupakan yang pertama menandatangani perjanjian pembelian kuasa solar dan memulakan pembinaan fizikal. Ia dijangka siap pada suku keempat tahun 2026 sekaligus menyumbang secara signifikan kepada kapasiti tenaga boleh baharu Sabah. Pembangunan infrastruktur tenaga boleh baharu ini turut dijangka menjana pertumbuhan ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan tempatan, meningkatkan kepakaran teknikal serta menyokong pertumbuhan industri mampan selari dengan Pelan Hala 7 Tenaga Sabah 2040. Catat kejayaan cemerlang dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Itu kejayaan pasukan gerakan AM PGA Brigade Sabah dengan nilai rampasan mencecah ratusan juta ringgit. Komander Brigade Sabah PGA SAC Nur Omar Sapi berkata kejayaan itu hasil kawalan ketat di 62 pos sempadan negeri ini termasuk 22 pos di pulau dan 37 pos di daratan. Kejayaan tangkapan kita sebanyak 705 kes, 1,003 orang tangkapan dan keberhasilan bernilai 355.6 juta ringgit. So, pada tahun ini kita akan melipat gandakan lagi usaha ini untuk membenteras jenayah-jenayah rentas sempadan, antaranya operasi OBK, BAPE, Chiller ni ayam beku dan banyak lagi kontraban. Beliau ditemui RTM semasa majlis perasmian penutupan kejohanan bola sepak Piala Komander Brigade Sabah PGA 2026 di Likas. PGA Brigade Sabah turut memperkukuh keupayaan pasukan melalui program Tiger Challenge, meningkatkan ketahanan fizikal dan kemahiran anggota yang terlibat secara langsung dalam operasi. Latihan dan pembangunan profesional juga dijalankan khusus untuk pegawai operasi, merangkumi pengukuhan pengetahuan undang-undang, kemahiran teknologi maklumat dan kecerdasan buatan selaras keperluan semasa. Justru PGA terus menjadi pilihan kerjaya generasi muda walaupun penugasannya mencabar, memerlukan tahap ketahanan fizikal dan mental yang tinggi. Kapal Diraja Kedi Pari secara rasmi dilucutkan tauliah selepas hampir 5 dekad berkhidmat sebagai aset Barisan Hadapan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Majlis pelucutan tauliah Kedi Pari disempurnakan dengan penuh istiadat ketenteraan di pangkalan TLDM Sandakan. Panglima Armada Timur Laksmana Madya Dato' Hir Junaidi Idris berkata, pelucutan tauliah kapal ini bukan petunjuk pengunduran keupayaan TLDM, sebaliknya sebahagian daripada penstrukturan strategik armada. Langkah ini selaras dengan pelan transformasi TLDM 15-5 serta perancangan pelupusan aset lama secara berfasa. Satu perkara yang sangat signifikan, melambangkan bukannya kita melucurkan tauliah saja, ada satu simbolik kepada proses transformasi TLDM 15-5. Ini adalah satu sejarah yang sangat baik kepada TLDM dan insyaAllah kita akan menjalankan tugas kita dengan sebaik yang mungkin. Kedi Pari ditauliahkan pada 23 Mac 1977 selepas dilancarkan pada tahun 1975. Aset ini menjadi simbol keazaman negara, mengekalkan kawalan serta kehadiran berterusan di domain maritim yang berisiko tinggi dan sensitif dari sudut keselamatan. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani. Silakan Farhatul. Suara Syah, terima kasih.